Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Tuan Guru, Alhamdulillah kita bisa berface to face atau bertemu lagi atau bertatap muka dan mujalasah di channel Jawahir Mansuri. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan bagi kita semuanya, memberikan nikmat iman, Islam, dan rezeki yang barakah dan berlimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita simak penjelasan dari Ustadz Auni tentang sejarah kenapa orang Yahudi benci orang Arab atau orang Islam secara umum. Biar tahu bagaimana sejarahnya, yuk kita saksikan bersama-sama. Baik, dalam The Book of Genesis, kitab tentang penciptaan alam semesta, kalau kita buka The Book of Genesis pasal yang ke-22 ayat yang kedua, dalam tu diceritakan firman ini. Firmannya, dengar betul-betul, ambillah anakmu yang tunggal dan anak ini yang paling kamu kasihi, yakni Ishak. Ambillah anak kamu hak tunggal yang kamu paling kasihi, yakni Ishak, dan bawalah anak ini ke tanah Moria dan jadikanlah dia sebagai korban dalam bentuk bakaran. Maksudnya korban dalam konteks ayat ni bukan sembelih, tapi suruh bakar di salah satu gunung yang akan ku sebutkan padamu. Seolah-olah pi ke tanah Moria, bawa anak yang tunggal, bawa anak yang dikasih Ishak ni, korbankan dia dalam bentuk korban bakaran di salah satu gunung yang akan aku sebutkan pada kamu. Ini disebut dalam Genesis pasal 22 ayat yang kedua. Bila membicarakan tentang anak tunggal, adakah Nabi Ishak satu-satunya anak yang dimiliki oleh Nabi Allah Ibrahim? Satu tu ya ke anak dia? Bagaimana dengan Ismail? Mereka tidak pernah menerima Ismail ni sebagai anak yang sebenar dan mutlak bagi Ibrahim, sebab mak kepada Nabi Ismail ni cuma hamba wanita yang bernama Hajar. Bagi dia tu dia macam perempuan yang nisah sebagai isteri. Hak ni pun dikahwin, tapi taraf dia tu memang jauh lebih rendah di sisi dia. Jadi walaupun dapat anak nama Ismail, Ismail ni tak diiktiraf di sisi orang Yahudi, di sisi orang Nasrani. Bahkan lebih jauh, kita sebut kan, orang lain ni Bani Jawi bangsa Melayu, ada seorang lagi isteri dia, nama apa? Konturah. Konturah. Ada betul tak konturah ni? Hajar confirm, Sarah confirm, Konturah confirm ke tak? Konturah hanya disebut di dalam kitab Taurat sebagai concubine. Apa dia concubine? Concubine ni macam gundik lah. Tapi kalau kita nak memastikan Konturah ni disebut, dalam Quran tak sebut, macam mana ni? Boleh percaya ke tak? Dan dikatakan hasil perkahwinan Ibrahim dengan Konturah menghasilkan 6 orang anak. Zimran, Yokshan, Medan, Midian, Ishbak dan Syu'ab. Jadi hak ni 6, satu. Jadi berapa? 8 orang anak. Sebenarnya ada yang sebut 13. Mungkin kita tak pernah dengar ada seorang lagi isteri nombor 4, Hajun. Hatu dapat 5 orang pula. Tapi hatu tu terpencil sangat, biarlah. Tapi bagaimana nak membuktikan yang benar-benar Konturah tu isteri Ibrahim dan 6 orang ni anak Ibrahim? Tengok pada kosa kata Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak, Syu'ab. Midian. Who is Madian? Pernah dengar tak satu kaum yang bernama Madian? Hak Nabi Musa lari daripada Fir'aun, dia pergi ke satu negeri. Negeri itu nama apa? Negeri itu nama Madian. Siapa Madian? Kita tengok salasilah Nabi Allah Syu'aib. Nabi Allah Syu'aib seorang Nabi lagi Rasul. Keturunan Nabi Syu'aib ialah Syu'aib bin Mikail bin Yashjur bin Madian bin Ibrahim alaihissalam.
Maksudnya Madian anak Nabi Allah Ibrahim. Jadi di sini kalaulah nak kata Sarah dengan Hajar yang masing-masing punya cuma anak tunggal, Sarah anak tunggal Ishak, Hajar anak tunggal Ismail, who is Madian bin Ibrahim alaihissalam. Kalau anda nak tolak kewujudan kontura ataupun kewujudan Madian, ini kena panjang lagi perbahasannya. Baik. Dia kata anak tunggal seolah-olah Ismail tak ada. Tetapi dalam kitab yang sama, The Book of Genesis, pasal ke-16, ayat yang ke-16 juga, disebutkan ketika Nabi Allah Ibrahim berumur 86 tahun, isterinya Hajar telah melahirkan seorang anak lelaki yang bernama Ismail. Jadi siapa ni? Yang Genesis pasal 16 ayat 16 sebut ni siapa ni? Waktu umur Nabi Ibrahim 86, lanjut dah. Waktu tu Hajar melahirkan Ismail. Ismail terbukti wujud anak Nabi Ibrahim. Dan dalam The Book of Genesis, kitab Kejadian, pasal yang ke-21 ayat yang ke-5, ketika Nabi Allah Ibrahim berusia 99 tahun, barulah Sarah melahirkan anaknya yang bernama Ishak. 86 umur Ibrahim, Ismail lahir. 99 baru lahir Ishak. Jadi beza Ismail dengan Ishak 14 tahun. Ismail lebih tua dari Ishak 14 tahun. Jadi siapa sebenarnya yang patut ditunggalkan? Siapa yang patut dikasihi dan disayangi, Ismail atau Ishak? Kita bukan guna Quran ni, guna dalil yang sama yang mereka guna, The Book of Genesis. The Book of Genesis yang cerita pasal Ismail, bukan kita mengada-ngadakan kisah Ismail. Bagaimana mereka boleh tak nampak dan menolak ayat ni? Dia pun katalah anak tunggal tu sebenarnya merujuk kepada anak yang dijanjikan. Anak yang dijanjikan. Baik. Bila merujuk kepada anak yang dijanjikan, sebenarnya Allah ni kita tahulah. Bukan kita kata nak jangan silap faham. Allah ni kita anggap sebagai ahli bahasa. Dia boleh faham semua bahasa, menguasai semua bahasa, mengetahui semua bahasa. Tapi kenapa dalam ayat ni seolah-olah Allah cerita ni anak tunggal, kadang-kadang ayat lain ni anak yang dijanjikan. Kenapa berlaku ketidakkonsistenan? Betul tak penggunaan bahasa tu? Kalau kita tak konsisten, kalau kita bercakap seolah sat kita kata macam ni, pergi dekat orang lain kita cakap macam ni, tak konsisten. Adakah tu sebenar wahyu daripada Tuhan tak konsisten macam tu? Sat kata anak yang tunggal, sat kata anak yang dijanjikan. Sebenarnya dia nak kalis anak yang dijanjikan merujuk kepada The Book of Genesis, pasal ke-21 ayat yang ke-12. Sesungguhnya yang akan menjadi anak keturunanmu ialah yang lahir daripada Ishak. Seolah-olah yang diiktiraf, yang ditabalkan sebenar-benar anak keturunan Nabi Allah Ibrahim cuma melalui jalur Ishak, bukannya Ismail. Itu memang betul disebut dalam The Book of Genesis pasal 21 ayat yang ke-12. Tapi sebenarnya benda macam ni ialah kebimbangan awal. Dulu siapa yang suruh Nabi Ibrahim usir dan jauhkan dua beranak ni? Siapa? Siapa yang suruh Nabi Ibrahim bawa pi jauh-jauh Hajar dengan Ismail? Bukankah isteri dia sendiri ke? Sarah kan? Akibat kecemburuan. Sebenarnya dia cemburu pasal apa? Ada setengah sebut dia cemburu pasal baru kahwin dengan Hajar, dah mengandung. Sedangkan kahwin dengan dia lama, tak dapat anak lagi. Dia kecewa bab tu. Jadi seolah-olah kasih sayang Nabi Allah Ibrahim dah tumpah pada Hajar. Kemudian bila lahir Ismail pula, lagilah, dah sebelum ni tak dapat anak. Jadi seolah-olah dia yang merancang supaya dijauhkan. Sebenarnya, kalau kita tengok kepada dalil-dalil dan hujah Taurat, bukan sebab Hajar tu hamba. No. Bukan sebab Ibrahim dapat anak. No. Sebenarnya dia risaukan tentang hak pewarisan. Hak pewarisan sebagai abang yang sulung, abang yang tunggal tu. Nak tahu kisah ni, paling 2 ayat ke belakang. Tadi dia sebut
Maksudnya keturunan anak Ibrahim kena melalui jalur Ishak. Tu Fasal 21 ayat 12. Cuba baca Kejadian Fasal 21 ayat 10. Apa kata Sarah? Usirlah hamba perempuan itu, merujuk pada Hajar dan anaknya, kerana aku tidak mau anak itu turut sama merasai hak ahli waris bersama dengan anakku Ishak. Maksudnya dia nak hak pewarisan tu daripada Nabi Ibrahim apa-apa lepas ni biar jatuh pada anak dia, hak beranak tu, Ishak. Jadi tak mau ada persyarikatan. Sebab tu suruh pi jauh-jauh. Bukan kerana benci, bukan kerana tu hak sebelum ni tu. Tapi nak suruh hak ni jatuh pada Nabi Allah Ishak, bukan jatuh pada Nabi Allah Ismail. Sedangkan apa yang dibuat oleh Sarah ini sebenarnya amat berlawanan dengan hukum Taurat. Dalam hukum Taurat, kitab Ulangan, The Book of Chronicle, pasal 21 ayat 15 hingga 17 jelas menyebutkan soal ni. Nak bagi mudah faham, sekiranya mana-mana manusia, orang yang ada dua bini, dua isteri, yang dua-dua isteri ni mempunyai anak lelaki, contoh persamaan dengan Nabi Allah Ibrahim, bini ni pun ada seorang, bini dia seorang. Sekiranya yang dilahirkan anak lelaki yang pertama tu, hak sulung tu, daripada isteri yang kurang disayangi, merujuk pada hak nombor 2 lah tu. Jadi hak dia tetap tertunai, hak dia tidak boleh dihalang untuk menjadi anak pertama, anak sulung dan menerima hak pewarisan dia. Maksudnya kalau kita melanggar dengan memberikan kepada anak daripada isteri yang disayangi, walaupun dia bukan utama, bukan sulung, itu adalah kezaliman. Kitab Ulangan sebut pasal 21, 15 hingga 17 jelas apa yang Sarah sarankan ni memang bertentangan dengan hukum Taurat. Itu yang pertama tentang anak tunggal. Alhamdulillah, kita telah mendengarkan sejarah Yahudi secara detail dari Ustadz Auni. Semoga dengan adanya keterangan dari Ustadz Auni tersebut menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita tentang sejarah orang Yahudi dari pendahulunya, dan semoga kita termasuk orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat, dan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih telah menonton channel kami Jawahir Mansuri. Jazakumullah khairul jaza, dan jangan lupa like, subscribe dan share. Cukup dari kami. Manakala ada kesalahan dan kekurangan, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.